Wow. Bersih. Tiba-tiba ada kawan menumpang. Mat, tumpang Mat, aku balik kampung. Din tadi tumpang kereta kita. Siap makan koci lagi. Kemudian dia beli pula kacang rebus dekat R&R. 4 kilo dia beli entah. Dia beli pula buah durian, makan pula buah durian dalam kereta King kita. Agak-agak marah tak? Aku pun tak pernah makan durian dalam kereta aku. Engkau menumpang, engkau makan. Habis busuk kereta aku. Kita tak suka. Orang ni menumpang kereta aku tak sedar diri betul. Berapa ramai yang tak sedar diri menumpang di bumi Allah tapi buat maksiat pada Allah. Dia marah kereta dia, orang tak hormat. Kenapa dia tak fikir Allah marah tak pada dia bila dia tak hormat Allah sebagai Tuan muka bumi ni? Tuan-tuan yang saya muliakan, kita kena sedar diri. Kalau kita ni meminjam barang orang, kalau kita guna barang orang, sewa rumah, sewa kereta, pinjam, meminjam, kita kena sedar diri yang kita ini hanya peminjam. Pinjam je pun. Dulu-dulu ada orang yang nak pergi kenduri kahwin kat Leha, pinjam barang emas. Allah, tak tahulah. Nak pergi kenduri pun melarang. Barang emas tak ada. Pinjam jiran sebelah. Janji bila ambil lauk, boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Jauh pula lauk ni. Ya Allah. Habis kenduri kahwin, pulangkan balik. Dia meminjam. Ada yang menyewa. Hidup kita, kalau kita ni meminjam, kita kena sedar diri. Kalau kita menyewa, kita kena sedar diri. Tuan-tuan, ada orang yang bila dia meminjam, bila dia menyewa, dia tak sedar diri, menyampah orang yang bagi pinjam tu. Akak-akak yang buat homestay, abang-abang yang buat homestay tahulah perangai orang yang menyewa homestay. Tambah hari raya ni, sekali dia sewa, 1 rumah, 2 rumah homestay, 3 bilik, 4 bilik. Dibawanya anak beranak dia 1 bas. Astaghfirullahalazim. Cuba tengok homestay yang ditinggalkan macam mana. Cadar, berselerak. Bantal, terkopak dia. Pintu bilik air, pecah. Mangkuk tandas, berderai. Allah. Cushion, patah. Aduh. Kita bila masuk balik nak cuci homestay kita, maki dulu. Cuma dalam masjid kita tak boleh maki lah. Kalau di luar tu, celaka betul. Marah kita. Orang dah sediakan rumah cantik-cantik, homestay cantik-cantik. Bila kita dapat balik homestay kita, 2 hari dia sewa, dinding diconteng oleh budak. Anak dia lokis Ultraman. Dia lokisnya dekat dinding tu pula Cristiano Ronaldo. La ilaha illallah. Oh, marah kita. Kita sebagai tuan rumah, marah. Bayangkan tuan-tuan, kita ni bagi pinjam dekat jiran sebelah vacuum. Dia kata boleh tak pinjam vacuum? Boleh, ambil lah. Rupanya tuan-tuan, dia vacuum simen. Suami dia pasang simen ni banyak tai, habuk-habuk tu dia vacuum. Tuan. Kita pakai balik di rumah kita, habuk simen tu ada dalam rumah kita. Oh, tak sedar diri betul kau. Meminjam vacuum orang, kau tak reti gunakan balik kemudahan yang orang bagi pada kita. Begitu juga dengan kereta. Adik-adik nampak tak kereta di luar? Nampak? Yang mana kereta tu agak lama-lama sikit, banggalah tuan dia sebab geran di tangan. Dah habis bayar lah, geran ada dekat tangan. Itu jenis Wira, Iswara dan yang sama waktu dengannya.
Agak-agak yang baru tuan-tuan, gerannya bank pegang. 3 bulan tak bayar, jalan, Samsung datang. Bukan setakat motor, bukan setakat kereta kena tarik balik. Motor pun kalau tak bayar, tarik balik dia. 3 bulan tak bayar, kedai datang, hantar orang tarik. Wai 3 suku. Habis sembahyang Jumaat, dia turun, motor dia tak ada. Tinggal tayar, bekas tayar. Dah 5 bulan tak bayar. Sebab apa? Sebab engkau tak sedar diri. Engkau tu meminjam. Bila tak bayar, kami ambil balik. Sebab tu kalau kita sekarang ni menumpang, sedar-sedar diri. Kalau kita pergi rumah orang kat Nap, kita menumpang rumah orang, sedar dirilah. Jangan jadi tuan pula dalam rumah tu. Kita pula mengarah-ngarahkan dia. Adik-adik tengok cerita Doremi. Yang dia datang rumah orang kaya minta kerja tu. Kerja kosong. Berat 56 kati. Macam ikan lah pula kata dia. Tinggi 5 kaki. Kebolehan tahan maki. Kan dia masuk dalam rumah orang kaya tu. Dia duduk sila panggung. Dia minta rokok dekat orang kaya tu. Datang minta kerja, menumpang di rumah aku. Tapi sila panggung, siap tanya lagi. Berapa harga rumah ni? Wow. Dia ambil rokok, dia minta api. Ada mancis. Sekali hamba Allah tu ambil 20 batang mancis. Menyala. Nah, ambil ni. Dia tak sedar diri. Apa jadi pada dia? Kena halau dia. Sebab itu kalau kita sewa rumah orang, sedar diri. Kalau tuan rumah suruh pindah, pindahlah. Kalau kita ni hutang loan, pinjam loan daripada bank, sedarlah diri. 3 bulan, 4 bulan tak bayar, apa boleh buat? Dia ambil balik, menangislah. Kita pun. Kalau kita menyewa homestay orang, sewa hotel orang, duduk elok-elok. Jangan dicurinya kain tuala. Ini kain tuala hotel, dia belas lah awak balik. Ketel hotel pun dia belas lah awak balik. Nasib baik tilam tu tak boleh curi tuan. Kalau tilak dengan tilam tu dia usung. Hoi, ya hoi, dia lari keluar. Sedar-sedarlah tuan-tuan. Saya duduk datang tempat tuan-tuan pun, saya duduk dekat hotel tadi. Sebelum saya keluar maghrib tadi, lipat elok-elok, susun elok-elok. Pasal apa? Pasal sedar. Walaupun kita bayar, tapi kita buat yang terbaik. Sebab bila kita buat yang terbaik, nanti mudah-mudahan Allah bagi kesenangan pada kita. Begitu juga kalau kita menumpang di rumah orang. Adik-adik, kalau kita berjalan rumah orang, jangan buat macam rumah sendiri. Kita menumpang. Jangan do action sangat menumpang. Pendek kata tuan-tuan, jangan sombong. Ustaz, saya ada rumah saya sendiri, saya tak menumpang. Saya kereta saya sendiri ustaz, motosikal saya sendiri ustaz, saya tak ada menumpang. Betul. Kita tak menumpang sebab kita dah bayar semua dia. Tapi jangan lupa, kita sekarang ni menumpang atas muka bumi Allah. Kita sekarang menumpang atas muka bumi Allah. Mana dia harta kita? Bagi tahu. Mana dia yang kita punya? Bagi tahu. Mana dia yang kita akan bawa menghadap Tuhan? Mana ada? Mana dia waktu kita dilahirkan dulu bawa banyak-banyak benda? Tak ada apa. Lahir dulu adik, baju pun tak ada. Ni baju CR7 ni tak ada. Messi lagi tak ada. Keluar daripada perut ibu dalam keadaan telanjang. Nanti balik pun dalam keadaan tak boleh buat apa. Dibungkus 3 helai kain, kau menghadap Tuhan. Kita menumpang. Allah bagi kita tumpang dalam dunia ni. Kalau menumpang di rumah orang tak boleh sombong. Menumpang kereta orang tak boleh sombong. Menumpang motosikal orang tak boleh sombong. Begitulah tidak boleh sombong bila menumpang di atas muka bumi Allah. Sebab itu Allah pesan pada kita, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong.
Allah Ta'ala kata apa? Dia tak suka pada orang yang sombong. Kullu mukhtarin fakhur. Inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tak suka pada orang yang sombong, yang bermegah-megah. Allah tak sombong. Allah tak suka pada orang yang sombong. Tuan-tuan yang saya muliakan, tadi saya sebut, kita kena sedar diri. Bila kita menumpang di hotel orang, di homestay orang, kita kena sedar diri bila kita menumpang di rumah orang. Tetapi berapa ramai yang sedar diri, yang dia sekarang ni sedang menumpang di bumi Allah. Udara yang dia sedut, Allah bagi. Darah yang sedang mengalir dalam badan dia, Allah yang sekelkan. Otak yang sedang dia bergerak sekarang ni, Allah yang izinkan. Ni adik-adik kita ni, makan kacang kuda ni, Allah yang beri rezeki. Abang-abang tu, nasi bungkus, nasi lemak kan tuan? Nasi lemak tu pun Allah yang bagi. Sihat kita Allah bagi, nyawa kita Allah bagi, tiba-tiba sombong pada Allah. Apa dia? Bila masa saya sombong? Ustaz, saya tak pernah sombong. Allah suruh semayang, tak mau semayang. Ada orang yang tak pernah berdoa. Semayang rajin, berdoa tak nak. Itulah sombong. Habis-habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus bangun, lari balik. Apa salahnya tadah tangan doa? Apa lagi nak minta? Saya semua dah ada Ustaz. Pencen ada, isteri ada, anak-anak saya ada, rumah saya ada. Apa lagi saya nak minta? Itulah tanda sombong. Sebab awak rasa awak dah kaya. Apa salahnya duduk sekejap zikir, duduk sekejap baca tahlil, duduk sekejap baca doa, minta pada Allah. Ada juga yang minta pada Allah, tapi minta doanya macam orang malas. Ya Allah, Ya Rahman. Macam semalam jugalah. Amin, Ya Rahman. Itu doa dia. Macam yang semalam gitu dia. Ya Allah, Ya Rahman. Macam selalulah. Malas nak ulang-ulang gitu dia. Allah, tuan-tuan oi. Allah Ta'ala suruh puasa, dia tak nak puasa. Itulah nama dia sombong. Allah Ta'ala suruh dia tutup aurat, dia tak mau tutup. Itulah tandanya dia tak sedar diri. Allah Ta'ala kata, kalau mampu, pergilah haji. Tak nak dia. Korea boleh dia pergi. Duk tengok Sarah nak pergi tengok K-pop, pergi dia. Pergi dia melancong ke Bali, pergi dia. Sebut ke Mekah buat haji. InsyaAllah lah, insyaAllah. InsyaAllah apa? Rumah awak dah beli, kereta dah habis bayar. Kenapa haji awak tak nak pergi? Daftar pun tidak. Allahu Akbar, sombongnya kita. Kita cukup marah kalau orang menumpang di rumah kita dan orang tu buat smog dalam rumah kita. Buang sampah merata-rata. Adik-adik ni ada kereta King. Tahu kereta King? Oh, pandai. Myvi, nampak? Kereta King, Myvi. Myvi ni hebat tuan-tuan. Kenapa orang panggil King? Banjir dia redah. Banjir dia redah. Bumbung je berjalan. Kereta apa pula tu? Rupanya, dia langgar Hilux terbalik tuan-tuan. Dia langgar lori pasir terbalik. Itu nama dia King Myvi. Wow. Ataupun adik-adik ni paling minat kereta H. Kereta apa tu? Honda. Kalau pergi Minang naik kereta Honda, confirm terima. Honda kira hebat. Adik-adik ni dapat kereta sebuah, tiap-tiap hari polish, tiap-tiap hari lap, tiap-tiap hari vacuum sampai hilang kereta tu. Dah vacuum, hilang terus. Bersih, berkilat. Exhaust besar paha. Steering pula kecil je. Wow. Bersih. Tiba-tiba ada kawan menumpang. Mat, tumpang Mat, aku balik kampung. Din tadi tumpang kereta kita. Siap makan koci lagi. Makan koci dalam kereta kita.
Bang dibuangnya. Dekat 4 bungkus bertimbun kulit dia. Sudah. Kemudian dibeli pula kacang rebus dekat R&R. 4 kilo dia beli. Dia beli pula buah durian, makan pula buah durian dalam kereta King kita. Agak-agak marah tak? Aku pun tak pernah makan durian dalam kereta aku. Engkau menumpang, engkau makan, habis busuk kereta aku. Kita tak suka. Orang ni menumpang kereta aku tak sedar diri betul. Berapa ramai yang tak sedar diri menumpang di bumi Allah tapi buat maksiat pada Allah. Dia marah kereta dia, orang tak hormat. Kenapa dia tak fikir Allah marah tak pada dia bila dia tak hormat Allah sebagai tuan muka bumi ni? Allah kata jangan berzina. Dia balon berzina. Baru ni kita dengar yang mana kes di mana kan? Dia pujuk 3 remaja perempuan bagi makan hisap vape. Mabuk perempuan anak dara tu dirogol 3 perempuan. Sebab tu adik-adik yang mana anak dara lah, jangan duk ikut lah. Orang bagi vape hisap, orang bagi syabu hisap lah kena rogol. Jaga-jagalah opah sekarang opah pun kena rogol. Tak tahulah. Zaman sekarang dia tak kira dah, kambing pun kena rogol. Tang mana cantik kita pun tak tahu. Dia duduk depan tangga di rumah dia kambing, lalu dia tengok kambing tu. Cantik juga kambing ni. Udah tuan-tuan, masuk hospital lah kambing tu. Allah dah pesan pada kita, kamu tu menumpang di atas muka bumi, jangan lawan Tuhan. Tapi berapa banyak yang lawan Tuhan? Allah kata wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan buat rosak atas muka bumi. Allah dah bagi elok pada engkau bumi ni untuk engkau diam. Tapi engkau rosakkan bumi. Ada sungai kau rosakkan, ada hutan kau gondolkan, ada laut kau rosakkan, ada tanah kau rosakkan. Allah dah pesan jangan buat. Tapi hari ini manusia tak sedar yang dia menumpang di bumi Allah, dia rosakkan bumi Allah. Kita tak suka kalau orang yang menumpang dalam rumah kita, anggap dia tuan dalam rumah kita. Dia jadi tuan pula. Dia pula mengarah kita. Melampau kamu ni. Menumpang di rumah aku. Lebih-lebih pula. Lebih-lebih lah pula. Berapa ramai hari ni yang menumpang di bumi Allah, dia lebih-lebih pula. Allah Ta'ala kata, ni hukum Allah. Siapa yang mencuri, potong tangan. Hari ni berapa ramai yang anggap hukum Allah tak sesuai. Berapa ramai yang anggap hukum Allah, tuan tanah kita, tuan bumi, tuan langit, tuan alam, tuan diri kita. Allah Ta'ala kata yang ni kena buat. Nama dia undang-undang Allah. Tiba-tiba kita kata undang-undang Allah tak sesuai. Sebab kita rasa hak kita lagi bagus daripada Allah punya. Tu namanya lain. Namanya dah sombong. Akhirnya bila kita anggap peraturan Allah tidak sesuai, harta kita kena curi. Tuan-tuan cuba tengok hari ni, duit tabung masjid pun kena curi. Nah, sekarang ni masjid, dia ada QR code. Dia boleh ambil handphone, scan, nombor akaun masuk. Dia buang QR code masjid, dia bubuh QR code dia punya. Hari ni ada orang lelaki menyamar jadi perempuan pakai telekung. Semayang sebelah orang perempuan. Allahu Akbar. Bila makcik tu sujud, dia curi beg tangan makcik ni. Bila makcik tu duduk antara dua sujud, Rabbighfirli. Mana pula beg aku ni? Rupa-rupanya lelaki menyamar perempuan pakai tudung, pakai purdah. Kak Nak, kalau ada ragu-ragu suruh dia buka tengok purdah itu.
Buka aku nak tengok muka kau. Muka misai pun ada, janggut pun ada. Zaman sekarang. Tuan-tuan tengoklah dalam CCTV masjid. Dia datang awal, dia duduk, dia tengok orang semayang. Laki-laki ni. Dia tengok satu laki-laki semayang, dia letak beg tangan sebelah. Dia tengok laki-laki itu semayang, bila laki-laki itu sujud, dia lari cepat-cepat, dia ambil beg tangan laki-laki ni. Rupanya dia perhati bila kita sujud. Sebab tu abang-abang yang mana bawa beg galas ke masjid semayang, galahkan di badan. Jangan duk tinggal di tepi, apatah lagi di belakang. Sekarang ni bukannya barang tu apa nama makmum je kena balas. Tok imam pun kena pukul dengan selipar. Oh, susah hati. Kita harap tok imam sini tak kena pukul lah. Tok imam sini pandai bersilat, tuan-tuan. Zaman inilah yang kita kena lihat bahawa orang sudah mula lupa diri kita. Kita ni siapa sebenarnya di atas muka bumi ni? Kita hanyalah menumpang. Kita hanyalah duduk buat sementara waktu. Kita hanyalah dihiasi dengan dunia. Dan kita kena sedar bahawa benda-benda ini adalah tidak lama. Tidak kekal. Baik. Apa benda yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 14 yang menjadi kegilaan kita, yang menjadi impian kita, yang menyeronokkan kita? Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat 14, Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Dihiaskan manusia ini suka kepada beberapa perkara. Perkara yang pertama, kalau dia laki-laki, dia suka syahwat pada perempuan. Nombor satu, manusia ni suka kepada syahwat. Sebab tu kalau kita tengok dalam hidup kita ni bergaduh pasal apa? Bergaduh pasal perempuan, pasal berebut lelaki, pasal berebut perempuan. Daripada zaman Bobby, dari zaman penarik beca antara dua darjat, memang tengok. Ibu mertuaku berebut apa? Berebut perempuan. Tengok zaman dulu punya cerita ni, berebut Combi, berebut Sabariah, berebut Azizah. Tak habis-habis. Sampai sekarang drama pukul 7. Suamimu, suamiku. Suamimu sotong, isteriku udang. Tajuk drama sekarang ni. Sampai sekarang, yang mana suami menikah dua, dipanggil isteri nombor 2 dia penyondol. Nampak tak sekarang ni? Asal menikah 2 je, isteri nombor 1 minta cerai. Lepas tu panggil isteri nombor 2 penyondol. Ingat babi ke panggil penyondol? Tiap-tiap hari bergaduh dalam internet. Bergaduh dalam Facebook. Pasal apa? Pasal jantan, pasal perempuan. Pasal isteri, pasal suami. Pasal laki, pasal perempuan. Tiap-tiap hari kerja dia bergaduh siang malam. Allah Ta'ala sebut dah benda ni dalam Quran. Allahu Akbar. Dan kita jangan heran. Jangan heran tuan-tuan. Manusia ni memang suka macam itu. Ada anak murid saya, umur dia 84, kakinya ada 6. 2 kaki betul, 4 kaki tongkat. Kakinya 4 tongkat tu. Campur kaki dia, 2, 6. Memang tak larak dah, 84. Datang jumpa saya, Ustaz, saya nak kahwin. Menong saya. Abang Haji nak kahwin dengan siapa? Dengan janda tu. Saya panggil janda tu, kau nak kahwin ke? Umur berapa? 66. Kalau abang-abang 84 dengan 66, kita tanya apa? Ya Allah, apa lagi nak buat dah tua-tua? Nak buat apa kahwin tu? Ya Allah. Saya jawab, lantak dia orang lah kau. Tahulah dia orang nak buat apa. Yang kau sibuk tanya buat apa? Dia boleh tanya pula. Nak buat apalah, tua-tua tu kahwin. Biar dia orang kahwin, tahulah dia orang nak buat apa.
Sebulan lepas kahwin tuan-tuan, udah berjalan kaki 2 balik. Kaki 4 udah buang. Jadi abang-abang di sini yang mana kaki tak apa sihat, bertongkat je kahwin baru insya-Allah. Laju je berjalan insya-Allah. Allah ni cerita betul tuan-tuan ni. Jangan heran kalau ada orang tua macam tu kahwin. Jangan heran budak darjah 4 nak kahwin. Budak tingkatan 2 nak kahwin. Jangan heran. Saya pernah jumpa satu budak tingkatan 2 perempuan, power dia darjah 6. Lah, yang anak dara dia tingkatan 2. Yang boyfriend dia darjah 6. Saya datang, mak dia datang, ustaz ni gatal, baru darjah 6, gatal ada power ustaz, tolong nasihat sikit. Saya tengok muka budak ni. Kamu dating di mana? KFC. Duit KFC pun mak bagi. Ya Allah, bawa makwa pergi makan KFC. Hei, ya Allah. Saya kata, bang, awak tu kencing pun tak lurus lagi. Kencing pun bengkok lagi. Ada kita nak heran? Tak payah heran. Sebab itulah dunia. Manusia akan dihiaskan dengan benda-benda ini. Tuan-tuan yang saya muliakan, bila sebut itu perhiasan, jaga-jaga. Ada manusia yang sanggup membunuh kerana cinta. Ada manusia yang sanggup lawan mak bapak kerana cinta. Ada orang yang sanggup menggunakan sihir untuk mendapatkan cinta. Ada orang yang menggunakan sihir bila tak dapat cinta. Ada orang yang mungkir janji bila cinta dah dikhianati. Waktu mula-mula kahwin, janji tahu tak cari orang lain. Kena 4 tahun kahwin, berderet-deret orang lain dia cari. Tuan-tuan yang saya muliakan, ingat, adik-adik ni, ramai ni anak-adik TikTok ni. Kahwin-kahwin lah. Tapi kena tanya mak. Minta izin bapak. Jangan buat lari anak dara orang. Ini naik RZ lari. Sampai pekan Masjid Tanah, RZ rosak. Patah balik rumah pula. Adik-adik perempuan yang belum kahwin, tanya mak dulu. Minta izin bapak dulu. Nak kahwin. Ini tidak. Nikah ikut dan. Bila kena tinggal, bila kena pukul, balik kampung cari mak bapak. Jaga-jaga. Abang-abang nak kahwin 2, silakan. Saya tak larang kalau mampu. Tapi janganlah berlaku zalim. Jangan berlaku zalim. Akak-akak, janganlah bantah pula hukum Tuhan membenarkan suami kahwin 2, 3, 4. Ada orang yang anti sampai tak suka dengan hukum Tuhan. Tak adil, zalim. Awak tu menumpang. Allah Ta'ala kata boleh menikah masna wa thulatha wa ruba'. Jangan sampai jadi bantah kepada Allah, bantah kepada hukum hanya kerana masalah ini. Allahu Akbar. Saya takut hari ini tuan-tuan, bila hukum 2, 3, 4 ini dibenarkan dalam syarak, hari ini dah ramai orang perempuan tibai kau-kau punya. Seolah-olah tidak ada agama. Allahu Akbar. Bukan saya sokong kahwin 2, 3, 4. Tak. Kalau abang tak adil, saya pun tak sokong. Kalau abang zalim, saya pun tak sokong. Kalau abang tak mampu, tak payahlah kahwin 2. Kalau abang takut tak berlaku adil, seorang cukuplah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tetapi orang perempuan, jangan sampai bantah hukum Allah sampai kita ni menidakkan keharusan yang ada di dalam agama kita. Memang sekarang hari ni tibai kau-kau punya tuan-tuan. Allah. Tapi sepanjang saya duduk ceramah ni, macam-macam orang perempuan saya jumpa. Ada satu orang, suami dia ni kahwin 4. Saya pergi rumah suami dia, makan malam, jemput ceramah, pi rumah suami dia, isteri pertama dia hidang. Saya duduk dekat meja makan, dekat kursi tu. Saya tanya isteri dia, akak ke yang meminang untuk isteri-isteri lain? Ya.
Loh. Macam mana akak Minang? Allah. Mana isteri nombor 2? Sebelah rumah. Isteri nombor 3? Depan tu ha. Yang tu pun saya Minang, yang itu pun akak Minang. Lah. Kenapa akak Minang? Akak target syurga, Ustaz. Dunia ni lantaklah dia nak menikah berapa pun. Tak lama pun. Yang akak target, akak nak dapat syurga. Biar lantak ke dia. Akak nak buat ibadat, dia nak menikah 2 ke 3, 4 lantak. Akak nak cari syurga. Lah. Saya tak jadi makan nasi nak tengok dia je. Lah. Subhanallah. Ada yang jenis tu pula. Oh, macam-macam benda. Ada yang saya jumpa pula menangis-nangis suami dia kahwin 25 tahun tak bagi tahu isteri. Habis tu macam mana dia tahu? Bila handphone suami dia mandi, handphone dia masuk panggilan LAP. Dia pun angkat. Bila angkat, tutup. Abang, siapa yang call ni? Bila saya angkat, dia tutup. Tulisnya apa? LAP. Oh, itu lembaga air perak. Bil tak bayar lah kot. Takkan petang-petang maghrib lembaga air telefon abang. Cubalah call balik. Tak bayar lah ini. Tak bayar lah. Call balik. Nak tengok siapa dia. Buat bagi loudspeaker. Bila call balik. Abang, malam ni datang tak? Malam ni datang tak? Lembaga air apa awak ni? Cakap siapa dia? Tontang. Isteri nombor 2. Bila kahwin? 25 tahun lepas. Ustaz, saya rasa frust. Selama ni saya jaga dia. Sudah. Saya bila tengok dia nak nangis depan saya ni, saya dah garu kepala, lambat pula lah drama ni nak habis. Selama ni saya korban untuk dia, Ustaz. Tiba-tiba dia kahwin lain, dia tak bagi tahu saya, Ustaz. Habis tu, saya kata dekat dia, awak pergi rumah isteri awak tu. Selama ni awak tak bermalam dengan dia. Pergi, saya tak nak tengok muka awak. Habis tu dia pergi ke kak? Dia melompat pergi, Ustaz. Ni akak suruh pergi, buat apa? Habis tu, malam tu saya menangis, Ustaz. Pukul 3 pagi, saya semayang. Saya baca Quran, saya semayang malam. Saya rasa tenang, Ustaz. Selama ni saya tak pernah bangun semayang malam bagi masa pada Tuhan. Bila suami saya tak ada, saya layan Tuhan. Bila besok pagi suami tak balik, saya puasa sunat, Ustaz. Saya rasa tenang, Ustaz. Saya layan Tuhan, saya ibadat, Ustaz. Saya tak peduli suami saya. Bila dia balik lusa, saya layan suami saya. Bila dia balik pula tunggin, saya layan suami. Saya layan Allah. Ya Allah, Ustaz, hidup saya tenang, Ustaz. Saya layan Allah, Ustaz. Habis tu kalau akak tak ada masalah, yang akak datang mengadu dengan saya, buat apa? Saya nak minta Ustaz bagi tahu pada orang perempuan, kalau nak rasa tenang, layan Allah, suruh suami kahwin lain. Tenang. Ini saya sampaikanlah juga akak ni amanah dari dia lah. Kalau tak sampaikan rasa berdosa pula rasa tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi janganlah sampai masalah kahwin menjadikan kita ni lari daripada Tuhan. Abang-abang dah ada isteri kita ni, layan yang terbaik. Bagi yang terbaik pada isteri kita. Agama tak bagi kita sentuh ni dengan penampar di kepala mereka. Tak boleh ditumbuk isteri kita. Tak boleh digoncang kepala isteri kita. Tak boleh ditarik rambut dia. Luka tak boleh. Berdarah tak boleh. Bengkak tak boleh. Berapa ramai yang memukul isteri sewenang-wenangnya. Kena bagi nafkah dari hujung rambut sampai hujung kaki untuk isteri. Jangan sampai dia jadi abang ni. Saya minta beras, abang tak beli. Saya minta baju, abang tak kasih. Jangan sampai jadi tahap macam itu. Mereka adalah orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada kita. Untuk kita jaga. Jadi adik-adik, ingat. Nak kahwin nanti bukan kira seronok ya. Kita menumpang. Allah Ta'ala bagi isteri seorang.
Boleh? Dan Ustaz pesan nombor 2. Kahwin dengan perempuan. Nah, kahwin dengan perempuan. Jangan cari jantan. Zaman sekarang dah ada dah jantan nak menikah dengan jantan. Yang perempuan nak menikah dengan perempuan. Yang jantan nak jadi perempuan. Ya Allah. Penat. Nampak Allah. Jadi penat. Saya raya baru ni orang lembut main beraya dengan saya. Lembut-lembut lah tuan-tuan. Oh, pakai jubah, pakai baju Melayu. Assalamualaikum Ustaz, selamat raya. Aku nak salam ke tidak ni batal sembahyang aku kan. Bila fikir balik dia orang tu jantan macam kita. Dia orang dah berubah. Tapi walaupun dah berubah, dada masih tinggi lagi. Dada masih tinggi begini datang. Assalamualaikum. Oh sudah tuan. Jadi saya bisik dekat ketua dia, yang mana dada masih tinggi, ambillah kain serban, tutup kat depan. Jangan nampak sangat walaupun jantan. Tapi, iyalah, bayar nak cakap macam mana, tahu. Yang datang masjid pun bukan kuat iman pun. Ni jaga tuan-tuan. Ada yang jenis macam itu. Kalau kita tak bagi peluang pada mereka kembali ke pangkal jalan, macam mana dia orang nak kembali ke pangkal jalan? Sebab ada yang mengadu pada saya, Ustaz, saya dah pergi ke masjid. Habis tu, orang masjid raba saya, Ustaz. Aduh, susah hati betul. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang kedua, wal banin. Perhiasan dunia yang kedua, yang Allah Ta'ala bagi sementara sebagai pinjaman kepada kita, apa dia? Anak-anak. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut anak-anak laki-laki. Sementara ya tuan-tuan. Sementara. Ni anak-anak yang kita sayang ni, yang duduk depan kita ni, Allah punya. Bila-bila masa Allah boleh ambil balik. Ada orang yang Allah Ta'ala ambil balik bila lahir. Bila beranak-beranak je, sekejap je menangis. Lepas tu senyap, dah meninggal. Ada orang yang anak dia meninggal, Allah Ta'ala ambil balik umur 2 tahun. Ada yang Allah Ta'ala ambil balik umur 12. Ada yang Allah Ta'ala ambil balik belum kahwin. Ada yang Allah Ta'ala ambil balik menantu dan anak serentak Allah Ta'ala ambil balik. Allah Ta'ala tinggalkan pada opah dan datuk dia cucu untuk dibela. Ingat tuan-tuan, ini adalah ujian Allah Ta'ala bagi pada kita anak. Ada anak yang Allah Ta'ala bagi sempurna. Ada anak yang Allah Ta'ala bagi autism. Ada yang Allah Ta'ala bagi pada anak kita jenis OKU. Macam-macam bentuk OKU tuan-tuan. Saya pernah jumpa anak yang dapat kanser mata. Mata dia terkeluar macam tu. Saya pergi ziarah dia, ya Allah. Saya tak sanggup nak tengok mata anak dia kanser ni terkeluar pada depan. Allahu Akbar, kesiannya budak ni. Ada yang kita ziarah dia, kepala dia jadi besar tuan-tuan. Ada anak dia yang diserang sawan 200 kali sehari. Mak dia berhenti kerja, bapak dia berhenti kerja sebab nak jaga anak dia yang kena sawan. Dia bawa datang jumpa saya, minta saya ubatkan. Dalam waktu dia jumpa saya, 25 kali anak dia kena sawan. Allah, besarnya ujian Allah Ta'ala bagi pada kita. Allah Ta'ala bagi ujian. Ada anak yang nakal. Ada yang Allah Ta'ala bagi ujian, anak dia lembam. Ada yang Allah Ta'ala bagi anak dia ujian, anak dia pandai. Anak dia segak, anak dia cantik, anak dia handsome, anak dia kaya. Semua ini adalah ujian daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, jangan berbangga dengan anak. Sebab kadang-kadang kita mak bapak ni jadi bangga dan kita jadi sombong.
Ada orang yang datang meminang anak dia, dia boleh cakap, engkau orang kalau tak ada 50,000 jangan datang sebab anak dia cantik. Anak dia ni cun. Siapa nak datang minang anak dia, kena sedar diri dulu. Kuman-kuman ada BMW. Kalau setakat naik Honda cabuk, tak payah kata dia. Dia jadi sombong pasal anak dia cantik. Ada orang yang sombong sebab anak dia tu kaya. Rumah besar, kereta besar, maka dia jadi sombong. Maka kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apalah maknanya anak macam tu, tapi kalau semayang tak pandai. Tuan-tuan, saya mandi mayat. Bila habis mandi mayat, kapan mayat? Kemudian saya kata mayat dah siap. Bolehlah kita semayangkan mayat. Tuan-tuan tahu, anak dia kata apa kat saya? Ustaz, tunggu sekejap. Kenapa? Adik saya pergi masjid. Buat apa ke masjid? Kan nak semayang mayat di rumah. Adik saya pergi masjid nak pinjam sejadah. Nak buat apa sejadah? Nak semayang. Semayang mayat tak payah sejadah bang. Nak semayang mayat pun tak pandai. Adik-adik pernah buat kursus mandi mayat? Pernah, bagus. Siapa jadi model? Mana yang jadi model mayat mana? Tak datang. Lain kali kalau masjid ni buat kursus mandi mayat, masuk. Jadi model mayat. Nah, kalau ada orang dah ajar mandi mayat, buat mandi mayat. Masuk dengan abang-abang, pakcik-pakcik kita. Join sekali. Pakcik, saya pun nak mandikan mayat. Takut apa? Mayat boleh buat apa? Ada mayat melawan bila kita mandikan dia. Bila kita tolak, dia ikut. Kita tarik, dia ikut. Kita angkat, dia ikut. Kita angkat kepala, dia ikut. Pernah tak bila kita angkat kepala dia sikit, dia tanya kita, apa main-main kepala? Ada? Tak, ya pernah mayat tu menjawab. Kalau mayat tu tanya kita, apa main-main kepala? Kita pula jadi mayat. Adik-adik kena berani tau. Berani. Jangan takut, jangan berani buat willy. Ini berani buat bilik willy. Isteri kat belakang dengan baju raya begini angkatnya. Hara betul. Dengan makwa dia angkat buat willy. Apa ni? Orang beraya seronok-seronok, nanti kau beraya kat hospital. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Adik-adik jangan hanya berani buat race-race motor. Ustaz cukup bangga dengan korang kalau korang berani azan. Berani azan. Yang tak berani siapa dia? Tok Bilal. Rosak mikrofon kak. Bagi anak-anak muda ni azan. Zuhur, Cristiano Ronaldo azan. Asar, Messi. Maghrib, Harry Maguire sembahyang. Allah, tuan-tuan tengok malam ni yang conquer masjid kita. Yang conquer masjid kita banin. Anak-anak lelaki. Yang patut kita rasa bangga tuan-tuan. Anak-anak kita duduk di hadapan. Anak-anak muda kita berani duduk di hadapan. Berani dengar ceramah tuan-tuan. Patutnya malam ni dia orang pergi main TikTok. Malam-malam macam ni tuan-tuan patut dia orang pergi main karaoke ke apa benda ke. Tapi mereka memilih masjid kita. Hasil didikan tuan-tuan, hasil perhatian ibu bapa melahirkan anak-anak yang macam ni. Alhamdulillah. Kenapa? Kerana mereka adalah pinjaman Allah pada kita. Jangan sombong dengan anak-anak kita. Kerana Allah memerhatikan bagaimana kita didik mereka. Yang ketiga yang Allah Ta'ala bagi kepada kita apa dia? Wal qanatiril, harta benda yang banyak, al muqantarah minaz zahab wal fiddah, daripada harta emas dan harta perak.
pinjaman seterusnya dalam dunia yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, ni perhiasan sementara. Kak Nap, cuba tengok di rumah Kak Nap, pinggan mangkuk, akorok, akopal, pairek, kelorok, banyaknya. Air raya hari tu buat keluar semua. Allah, cuba tengok kuih raya di rumah kita, habis ke belum? Belum. Habis dah. Kompong 2 balang jadi ada, tuan-tuan. Sampai sekarang masih ada lagi kuih raya almond London, almond Jasin, ada lagi tu. Kuih bangkit, kuih tidur, banyaknya. Cuba tengok lampu liklap di rumah kita masih menyala lagi. Akak-akak cuba tengok baju raya. Saya tengok satu artis, dia kata dia buat baju raya 50 helai. Tah bila masa dipakai, tuan. Ada orang yang beli habis-habisan baju butang saja ni. Sampin saja beribu. Butang baju Melayu beratus. Allah Ta'ala sebut apa? Dalam Quran, ujian harta benda yang banyak yang Allah beri pada kita. Tuan-tuan, adik-adik depan kita ni kebanyakan semua ada handphone dah. Kita dulu nak tunggu telefon dari rumah pun susah. Tahun 70-an, pinjam telefon ketua kampung. Nak telefon anak di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tengok apa, ketua kampung tengok je jam, berapa minit kau bagi pinjam ni. Dulu nak dapat telefon, bawa duit shilling segenggam. Cari public phone. Naik motosikal, cari-cari telefon jumpa. Gagang pula tak ada. Tinggal tong saja ada. Pergi depan lagi, tong tak ada, gagang je ada. Lah, punya seksa lah. Jumpa, masuk duit shilling jatuh, masuk duit shilling jatuh. Punya seksanya nak dapat telefon. Sekarang budak-budak 2 tahun umur dia dah ada handphone dah. Budak 2 tahun setengah dah pandai dah. Di N-Brand, Oma dan Hana. Dah tahu dah. Bukan setakat budak-budak tahu main handphone. Beruk pun pandai main handphone. Tuan-tuan tengok ada beruk pandai main handphone. La ilaha illallah. Sekarang adik-adik kita pergi sekolah naik motosikal. Dulu banyak bas. Sekarang bas tak ada dah. Semua ada motosikal, semua ada kereta. Masya Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, itulah pinjaman yang akan sampai kepada kita. Dan hari ini kita dapat, tuan-tuan. Adik-adik, ni nama dia jam. Ni. Zaman James Bond. Jam dia ni boleh jadi pistol. Kita bila tengok 007 tahun 60-an, jam dia boleh jadi pistol, tembak meletup kereta. Jam je pun. Jam dia boleh jadi kamera, boleh ambil gambar. Jam dia tu pula ada jarum, boleh ambil, boleh cocok pada orang, mati orang tu. Jam saja, tuan-tuan. Hari ni apa yang James Bond buat jadi sungguh. Ada jam harga dia 1 juta. Ada jam harga dia 12 juta. Dan hari ni adik-adik pakai apa pun orang boleh tahu harga dia berapa. Ni saya duk ambil ceramah macam ni tangan ni, kameraman duk fokus kat jam saya. Sekali dia survey pula, berapakah harga jam Ustaz Kazim? Survey lah, 250. Tapi bayangkan tuan-tuan, ada jam yang harga dia limited edition. Dalam dunia satu je, 10 juta. 12 juta. Masya Allah. Punya canggih jam dia, tuan-tuan. Ada. Ni, adik-adik sekarang ni pakai spek. Dulu spek mata ni, Allah, biasa-biasa. Sekarang spek mata sangat canggih. Dia boleh ada komputer dekat spek mata dia. Dia tak payah tengok skrin lagi dah. Spek mata ni, tuan-tuan, dia boleh tekan. Di spek mata dia saja. Canggihnya, tuan-tuan. Dan kata Allah, ini ujian. Tuan-tuan, dulu kalau ceramah kita di masjid,
orang masjid saja dengar. Hari ini saya ceramah di hadapan tuan-tuan, ada 3 kamera, 4 kamera, 5 kamera yang ambil gambar kita. Agak-agak berapa ramai yang tengok ceramah kita? Ke mana ceramah ni boleh ditengok? Seluruh dunia. Bagus dah ada kamera ambil gambar? Bagus, satu dunia boleh tengok. Tapi ada tak bagus dah? Ada tak? Ada, ramai tak datang. Sebab masing-masing tengok di rumah aja. Tak payah datang masjid. Ada live dekat FB. Tuan-tuan ingat, benda ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Akan sampai dan sedang sampai sekarang. Dan perhiasan yang paling orang suka ialah zahab wal fiddah, emas dan perak. Adik-adik, laki-laki haram pakai emas. Melainkan satu, melainkan hidung emas. Kita duduk di rumah, perompak datang. Perompak bawa pedang samurai, dia tetas putus hidung kita. Kemudian jahatnya perompak tu, dia bawa lari pula hidung tu. Nak sambung macam mana? Jahat betul. Kita masuk hospital, berlubang hidung. Datang ke masjid, orang takut tak? Takut. Bila hujan, masalah tak? Masalah. Air hujan masuk ke hidung, keluar ke mulut. Akhirnya doktor kata, kena buat hidung tiruan. Bila buat hidung tiruan, kena cahaya, cair. Tak boleh. Buat hidung besi. Busuk, panas. Akhirnya doktor kata buat hidung emas. Bila hidung emas, dia tak gatal, dia tak panas, dia tak cair. Maka harus laki-laki memakai hidung emas. Boleh? Tapi kalau kita sekarang ni, syarat dia apa? Kena pakai grill lah kat kepala tu. Takut orang rompak, serahkan hidung. Payah nanti. Yang kedua, yang boleh dipakai untuk kita orang laki-laki apa dia? Gigi emas. Gigi kita rongak, doktor cabut. Pasang gigi palsu, tak boleh masuk. Pasang gigi batu, tak boleh masuk. Doktor kata pakai gigi emas. Maka harus pakai gigi emas. Kalau dah tak boleh lain. Lain daripada itu, jangan pakai. Ni, cincin ni ada emas, jangan pakai. Jam ni ada emas, jangan pakai. Spek mata ni ada emas, jangan pakai. Tai klip ada emas, jangan pakai. Rantai ada emas, jangan pakai. Gelang ada emas, jangan pakai. Sebab sekarang orang laki-laki dah mula memakai emas. Kenapa laki-laki tak boleh pakai emas? Perempuan boleh pakai emas. Sebab bila manusia buat kajian, emas tidak sesuai dengan kulit orang laki-laki. Emas tak sesuai dengan struktur badan laki-laki. Tak sesuai dengan kadar perjalanan darah orang laki-laki. Kalau dia pakai emas, dia merosakkan badan laki-laki. Dan tak jadi pada orang perempuan benda-benda itu. Sebab itu Allah Ta'ala haruskan emas pada perempuan. Haramkan pada kita untuk kita pakai. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah Ta'ala kata, semua itu pinjaman. Janganlah sombong. Bayarlah zakat. Jangan belagak bila ada emas banyak, bila ada perak banyak. Jangan sombong. Allah cuma pinjamkan sahaja. Yang seterusnya Allah Ta'ala sebut kepada kita, yang manusia suka ialah wal khailil musawwamah. Kuda-kuda yang bertanda. Manusia cukup bangga dengan kuda-kuda yang bertanda. Naik kuda hitam, bangga. Sekarang orang tak naik kuda dah. Orang naik Ferrari. Ferrari lambang kuda dah. Lamborghini. Kereta yang hebat-hebat. Dia bangga. Dia tengok orang pakai kereta buruk, kereta kecil. Dia kata, better you sell it. Kata dia. Dia kata, jual je. Kata dia.
Bila dia bawa balik kereta peti ais, dia jadi bangga. Bila dia bawa balik kereta besar, dia jadi bangga. Kata Allah, jangan sombong. Jangan kita mak bapak bila anak-anak balik beraya, bangga menyembang dekat kaki lima masjid. Hai, anak aku tu beli pula kereta lah, ya Allah. 2 juta kereta dia. Hei, dah pesan jangan beli, dia beli juga. Dia tak tahu jalan kampung kita ni kecil. Hai, budak tu degil betul. Alah, sombong betul bapak ni. Tak tanya pun, sibuk beritahu. Tuan-tuan kalau jumpa yang bapak dia macam tu, cakap dekat dia pula, anak saya pula sibuk nak beli helikopter. Katanya pagi raya sampai, tak tahu pula mana pula nak landing kereta helikopter anak aku ni. Allah, tuan-tuan, berapa ramai yang mati dengan kenderaan. Adik-adik, berapa ramai yang mati dengan motosikal. Berapa yang mati dengan kenderaan. Jangan bangga. Sayang nyawa. Cilok-cilok kaki terkangkang. Putih pak. Saya pernah jumpa di hospital satu budak tempurung kepala ni. Tak ada. Kepala dia belakang ada, main tengah turun. Straight. Boleh letak air mineral atas dahi ni. Saya tanya, dahi gigi mana? Accident. Apa? Accident motor dengan motor. Malam race. Hello? Dia tutup lampu, saya pun tutup lampu. Tak nampak, berlaga pecah kepala. Lah. Berapa bulan dah? 6 bulan. Itu kepala tu macam mana? Doktor buang tempurung. Lah tak ada tempurung. Itu bila nak pasang balik? Tak tahu. Bayangkan adik-adik, kepala adik-adik ni tak ada tempurung, pergi minang anak dari orang. Agak-agak dia terima tak? Pakcik, saya nak minang anak pakcik. Apa pasal kamu pakai topi? Buka lah. Buka-buka tempurung tak ada. Sayang badan kita ni. Jangan duk tunjuk hero. Ada orang yang tunjuk hero dengan kereta dia, dengan kenderaan dia. Dia bawa laju, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jangan sombong, kata Allah. Wala tamshi fil ardi maraha. Semuanya itu adalah pinjaman ni, tuan-tuan. Bila kita mati besok ni, kereta-kereta kita ni akan ikut sampai ke kubur. Motor yang bersusun tu akan ikut sampai ke kubur. Tapi kereta akan balik. Motor akan pulang. Anak-anak akan pulang. Mas akan pulang. Cerek pun dibawa balik. Kawan-kawan ikut, pulang. Kereta ikut, pulang. Payung ikut, payung pun dia bawa pulang. Allah. Buat apa kita bangga, tuan-tuan? Isteri kita bawa air, isi dalam cerik. Kemudian siram kubur kita. Bila sampai di rumah, pukul 8 malam, mak dia tanya anak dia, Aiman, mana cerik yang jirus kubur bapak kamu? Ada dekat kubur, mak. Ya Allah, kenapa tinggal? Mak beli kat Langkawi tu. Pergi ambil balik. Pukul 8.30 dia pergi ambil, tuan. Apa nilai pada kita, tuan-tuan? Kita hanya duduk seorang-seorang dalam kubur, tapi harta benda yang ikut balik. Yang ikut anak-anak, yang ikut suami, yang ikut isteri, yang ikut kawan. Semua balik. Siapa orang yang paling last pegang badan kita? Anak-anak kita. Mereka tunggu dalam liang lahat, mereka sambut mayat kita. Mereka letakkan perlahan-lahan dalam liang lahat. Tuan Imam kata, bukakan tali ikat muka tu. Menampakkan pipi dia. Nampak kan? Okey, macam tu. Gitu. Kamu naik.
Tuan Imam suruh anak-anak kita naik. Naik. Turunkan tanah perlahan-lahan. Turunkan. Anak sulung je tunggu sekejap. Sementara nak letakkan perlahan-lahan tanah. Lepas tu Tuan Imam kata, kamu pun naik. Anak pun naik. Akhirnya tanah menutup kubur. Maka imam pun baca talqin. Anak-anak duduk di tepi imam. Isteri menangis, anak menangis, kawan-kawan bersedih. Baca doa, lepas baca doa, salam balik. Yang paling akhir balik, isteri. Yang paling balik akhir, anak-anak. Tak ada siapa yang tidur malam tu di kubur. Tak ada siapa yang teman isteri dalam kubur. Dia duduk dalam liang lahat, dia cakap dekat penggali kubur. Nama penggali kubur tu Tok Hadi. Tok Hadi baliklah. Saya nak teman isteri saya dalam kubur. Kita orang dah berjanji sehidup semati. Agak-agak Tok Hadi kata apa? Naiklah. Yang mati tetap mati. Baliklah. Itu dia. Mana faham? Tak faham sudah. Tak. Balik. Last balik. Dia letakkan kayu. Kayu sementara batu nisan. Nangis dia. Balik. Tika tu pun digulung. Buat balik. Cerek pun bawa balik. Payung yang letak tu pun. Waktu nak balik hujan. Dengan payung tu dia bawa balik sekali. Tak. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Habis. Habis, tak ada apa dah. Liang lahat muat seorang aja. Dalam hadis sebut, mayat tu dengar derap kaki orang balik. Dia tahu siapa hantar, dia tahu siapa balik. Dia panggil anak dia, Man, jangan tinggal ayah, Man. Udin. Din. Anak tak dengar. Dia panggil isteri dia, Leha. Oi, jangan tinggal abang, oi. Isteri pun lak-lak balik. Dan tinggallah kita di situ habis. Tiada lagi apa yang guna dah. Melainkan amalan kita. Melainkan doa dari anak yang soleh. Melainkan ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah kita. Yang duk dapat lagi pahala dalam kubur. Tak ada 3 benda ni. Duit Allah Ta'ala bagi. Harta Allah Ta'ala bagi. Kita tak wakaf. Mati tak sempat wakaf. Cuba kita tengok masjid kita ni. Apa yang boleh kita bantu? Kita wakaf. Bila kita mati, pahala berjalan. Apa yang kita perlu wakafkan lagi untuk masyarakat kita? Bila kita mati, pahala itulah yang menerangi kita dalam kubur. Cuba tengok ilmu apa yang perlu kita sampaikan. Supaya dia boleh tolong kita dalam kubur. Cuba tengok anak-anak kita yang datang ni. Apa yang kita nak buat persiapan. Bila kita mati, doa dari mereka lah yang sampai pada kita. Kadang-kadang kita rasa seronok anak kita tak semayang. Subuh tak buat, kita tak bangunkan. Anak kita tahu kita tak puasa, kita tak tegur. Anak kita tahu hisap dadah, kita tak marah. Besok kalau kita mati, boleh tak dewan ni post pahala pada kita? Sementara masih hidup kita ni tuan-tuan, jom cari 3 benda ni yang boleh tolong kita. Selama mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup dalam dunia ni. Tuan-tuan, Allah ni maha baik. Walau apa pun benda pada kita, tetap ada faedah.
Kita tak ada anak. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita tak ada dosa gagal mendidik anak. Allah Ta'ala tak bagi kita jodoh pun bagus. Sekurang-kurangnya tak ada dosa dengan suami, tak ada dosa dengan isteri. Allah Ta'ala tak bagi kepada kita kaya. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ringan soal siasat di hari kiamat. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi sakit. Sekurang-kurangnya Allah menghapuskan dosa. Semua benda yang Allah bagi pada kita, semua baik. Tuan-tuan di sini ada harta, bagus. Tuan-tuan di sini tak ada harta pun bagus. Semua bagus. Tuan-tuan di sini ada anak, bagus. Tuan-tuan di sini tak ada anak pun bagus. Semuanya adalah bagus. Tuan-tuan di sini adalah sihat, bagus. Tuan-tuan di sini sakit pun bagus. Kalau kita jadi orang yang redha kepada Allah. Jadi sementara masih hidup, jom kita buat amalan. Sebab bila kita dah mati, tak boleh buat apa dah. Saya bila duduk dalam hospital berhari-hari, berminggu-minggu, saya masih lagi boleh baca Quran. Duduk atas katil tu, nak buat apa? Baca Quran, berzikir, alhamdulillah. Tuan-tuan, ada orang yang stroke. Hari Ahad lepas, Ustaz tolonglah jampi suami saya ni, suami saya stroke. Dia stroke, dia boleh semayang lagi. Dia stroke, dia boleh puasa lagi. Hari raya keempat, ada satu orang daripada Terengganu datang jumpa saya. Dia kata, makcik ni dua-dua lutut tak boleh dah bergerak Ustaz, kaki tak boleh bergerak, 24 jam duduk atas wheelchair, atas katil saja. Tapi dia masih boleh puasa. Alhamdulillah. Ada orang tuan-tuan, mulut dia bangun pagi, lidah dia bergulung. Lidah dia tiba-tiba bergulung. Melekat ke atas. Dia tak boleh cakap. Doktor bagi dekat dia satu bahan macam pelekat warna timah, warna silver. Letak di atas lidah, letak di bawah lidah, maka lidah dia baru stabil. Kalau buang pelekat tu, lidah dia bergulung. Allah. Dia kata, Ustaz, satu malam Ustaz, saya bangun tidur, lidah dah bergulung. Lepas tu macam mana? Nak operate tak boleh. Doktor betulkan lidah dia, ambil pelekat di atas lidah, ambil pelekat letak di bawah lidah. Kalau pelekat tu tak ada, dia tak boleh cakap. Allah. Tapi sampai sekarang dia berdatang belajar. Sampai sekarang dia boleh baca Quran. Sebab Allah Maha Baik. Sakit macam mana pun kita, miskin macam mana pun kita, sihat macam mana pun kita, kaya macam mana pun kita masih boleh buat ibadat. Jangan sampai mati baru nak buat ibadat. Kerana bila dah mati tak boleh buat apa dah. Nak tobat tak boleh, nak berzikir tak boleh, nak pergi masjid tak boleh, nak baca Quran tak boleh. Nak balik pun tak boleh. Bayangkan tuan-tuan kalau mayat boleh balik macam. Melompat. Mayat siapa pula balik tu? Kampung ni kosong tau. Kampung pocong orang panggil. Ada mayat boleh balik. Maghrib sampai. Pukul 7 duduk tengok drama. Isteri keluar bilik air terkejut. Suami dia ada kat depan dengan pocong. Bila abang balik? Baru tadi. Abang outing kejap. Kau ingat asrama ke outing-outing? Tuan-tuan, kalau dah mati, tak boleh buat apa dah. Jadi sebelum kita mati, jom kita buat balik apa yang kita telah buat di Ramadan yang lepas. Yang pertama, apa yang kita buat Ramadan yang lepas? Yang kita buat Ramadan yang lepas, pertama, kunci jam sebab nak bersahur. Adik-adik kunci dah jam nak bersahur, pukul 5 kunci. Adik-adik kena kunci jam, bangun pukul 5 sebab nak semayang subuh. Sambung aja. Kalau dulu kita kunci jam sebab nak bersahur, sekarang kita kunci jam untuk semayang malam dan untuk semayang subuh.
Waktu 5.45 datang masjid semayang subuh. Nombor 2, waktu yang paling kita ingat sepanjang Ramadan ialah waktu maghrib. 7.25 maghrib, 7.26 maghrib. Kalau boleh ingat sampai sekarang, maghrib je datang masjid. Kita simpan apa yang kita buat Ramadan yang lepas. Yang ketiga, Ramadan yang lepas, mulut kita jadi baik. Tak mengumpat, tak mencarut. Kita sambung sampai sekarang. Jangan membawang. Saya duk tengok dalam TikTok makcik yang pakai tudung tu, begini membawang tuan. Oi, apa benda lah yang dia orang nyembang tu. Jangan membawang. Jadikan amalan Ramadan yang lepas kita bawa sampailah bila-bila. Ramadan yang lepas makcik-makcik, Al-Quran tu kita baca, nama dia tadarus. Tim yang sama, kumpulan yang sama, teruskan tadarus Quran. Abang-abang, teruskan baca Quran. Mudah-mudahan Quran menjadi perisai kepada kita di dalam kubur. Yang kelima, cuba kita tengok bulan Ramadan kita paling banyak sedekah. Dan hari ini, tuan-tuan masih lagi bersedekah. Air ada, nasi mu ada. Teruskan bersedekah sepanjang Ramadan yang lepas. Yang Ramadan yang lepas, tuan-tuan, kita bangun untuk Qiyamul Lail. Apa salahnya, tuan-tuan? Masjid kita sebulan 4 kali, sebulan 5 kali, tiap-tiap malam Jumaat buat Qiyamul Lail. Kita teruskan Qiyamul Lail di masjid. Sepanjang Ramadan yang lepas, kita berbuka puasa di masjid. Apa kata, tuan-tuan? Bermula bulan Syawal, hari Isnin dan hari Khamis, kita ajak anak-anak karya kita berpuasa sunat dan kita buka puasa ramai-ramai di masjid. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mudah-mudahan Allah menaikkan darjat kita. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Ustaz ucapkan tahniah pada adik-adik yang sanggup tunggu. Hebat ni anak-anak, cucu-cucu tuan-tuan ni. Ya. Nak tengok hebat tok nenek dia, mak bapak dia, tengok anak-anak ni. Kalau mereka mencintai masjid, mereka mencintai majlis ilmu, maknanya mak bapak dia orang juga mendidik dan terdidik dengan majlis ilmu dan masjid. Mudah-mudahan Allah merahmati kampung kita, Allah merahmati masjid kita dan merahmati ahli jemaah kita. Kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.